Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammani akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Aqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpah dan rahmat kasih sayang Allah. Sekali lagi pada malam ini kita dipertemukan untuk meneruskan bacaan kitab ini yang tidak asing bagi kita, doa dan taubat para nabi, karangan Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, seorang ulama yang tidak asing lagi bagi kita semua, terutama dalam bidang doa dan zikir. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah kerana Allah telah kurniakan bagi kita hampirnya untuk masuk dalam bulan Muharram, iaitu di antara bulan yang cukup istimewa selain daripada bulan ini, iaitu bulan Zulhijjah. Saya ingat mungkin dalam beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Muharram. Jadi ia adalah satu kesempatan bagi kita, tak kurang juga adalah satu ujian bagi kita, terutama bagi siapa yang terlepas daripada berpuasa pada bulan Zulhijjah, iaitu puasa Arafah yang cukup besar dan tak asing lagi bagi kita, diampunkan dosa 2 tahun. Jadi inilah ujian bagi kita, sejauh mana kita menghargai bulan Muharram ini, yang mana ia juga adalah bulan untuk berpuasa, terutama yang puasa Ashura, walaupun ganjarannya 1 tahun keampunan. Jadi kita telah sebut pada puasa Arafah yang lalu, kenapa diampunkan 2 tahun, kerana ia puasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa Ashura inilah puasa Nabi Musa alaihi salam yang asalnya, kemudian disyariatkan bagi kita juga. Maka pada bulan ini ialah bulan yang ditunggu-tunggu oleh sebahagian orang untuk berpuasa. Jadi suka untuk diperingatkan bagi saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, 2 perkara berkaitan dengan awal Muharram ini, iaitu bila datang awal Muharram sangat sinonim dengan pelbagai amalan. Amalan antaranya sambutan 1 Muharram ataupun Ma'al Hijrah, yang mana di dalamnya sinonim dalam masyarakat kita amalan berdoa awal tahun dan akhir tahun. So doa akhir tahun awal tahun diikuti dengan puasa Muharram, ini adalah satu yang sangat sinonim pada awal Muharram ini. Ini 2 perkara yang sangat penting bagi kita semua. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan amalan khusus pada awal Muharram. Ada tak satu amalan yang khusus bila masuk 1 Muharram, awal Muharram Ma'al Hijrah? Wallahu ta'ala alam, secara khususnya apakah amalan pada awal Muharram ni tidak ada dengan khusus, dengan tepat akhir tahun nak buat apa, awal tahun 1 Muharram nak buat apa. Tidak ada amalan yang khusus. Adapun amalan yang masyhur, doa akhir tahun diikuti doa awal tahun, ini kita tak dapati mana-mana dalil yang khusus dengan amalan ini. Bahkan lafaz doa itu pun tak didapati daripada mana-mana hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana datang amalan ini? Daripada mana datangnya susunan lafaz perkataan tertentu yang digunakan dalam doa akhir tahun, awal tahun ini, kita tak dapatinya secara khusus. Jadi ini semua sebaiknya ditinggalkan. Ditinggalkan kerana ia bukan satu yang dituntut, disyariatkan bagi kita.
Dan doa akhir tahun, awal tahun ini mustahil. Mustahil ia dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana penentuan awal dan akhir tahun hanya mula diperkenalkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini adalah sirah yang sedia maklum, seperti mana dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kitab sejarah ataupun kitab sirah yang masyhur karangan Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Permulaan penetapan kalender hijrah adalah pada tahun pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi SAW tidak ada awal, tidak ada akhir tahun, tidak ada penetapan tahun. Tapi bulan ada. Bulan Muharram ni dah sedia ada. Dan bulan Muharram bukanlah bulan bermulanya peristiwa hijrah. Hijrah bermula pada bulan Rabiul Awal. Jadi penetapan bulan Muharram pun hijrah Nabi SAW berlaku pada bulan Safar. Bulan Safar. Bukan Rabiul Awal. Bulan Safar. Jadi bulan Safar itu sendiri bulan yang orang Arab tidak bermusafir. Dianggap malang. Tapi Nabi SAW berhijrah pada bulan Safar. Kemudian sampai dekat Madinah bulan Rabiul Awal. Itu sebagian ulama kadang menyebut peristiwa hijrah berlaku Rabiul Awal. Rabiul Awal tu sebab apa? Sebab sampai Madinah. Tapi mula akhir Safar sampai awal Rabiul Awal. Jadi mustahil Nabi buat doa akhir tahun, awal tahun, sebab pada zaman Nabi SAW tidak ada awal, tidak ada akhir tu. Penetapan tu belum berlaku. Jadi amalan ini satu yang sangat mustahil. Sebab itu mereka sebahagian di kalangan yang menyambut Ma'al Hijrah ini ataupun beramal dengan doa awal tahun, akhir tahun, mereka cukup marah jika kita membacakan sirah-sirah berkaitan dengan penetapan awal tahun, akhir tahun. Bukanlah pada bulan Muharram itu sendiri. Cumanya itu ditentukan oleh Umar mengikut kesesuaian pada zaman tersebut. So, Nabi tidak berhijrah pun. Kerana itu mereka cukup marah. Saya sendiri ingat mungkin 2 tahun yang lalu ataupun mungkin 3 tahun yang lalu, apabila saya kongsi dalam grup WhatsApp, ramai sebahagian di kalangan ustaz, bukan orang awam ni, ustaz-ustaz marah dekat saya dalam grup tu. Ramai-ramai pakat bantai saya dalam grup. Jadi saya ingat masa tu antara Ustaz Abu Mubarak Syafiq hafizahullah, juga guru yang duk mengajar di antara tenaga pengajar dalam Akademi Sunnah kita, antara yang mempertahankan saya dalam grup WhatsApp di kalangan para penceramah, para ustaz ni. Jadi ustaz-ustaz memang marah sebahagiannya bila kita cerita pasal sirah permulaan tahun ataupun perakhiran tahun ini. Kerana akhirnya dia akan kembali pada apa? Amalan doa akhir tahun, awal tahun ni tidak ada asas. Tidak ada asas, mustahil. Dia pernah dibuat Nabi SAW. Jadi mereka khawatir ia sampai pada kesimpulan itu. Bukan khawatir sirah tu, tapi dia khawatir pada amalan tersebut. Jadi ini adalah satu yang kita semua kena terimalah hakikat. Hakikat dia memang begitu. Sirah, sejarah dia. Jadi amalan itu automatik satu yang sangat mustahil. Itu satu kita kena faham. Tidak ada amalan yang khusus. Begitu juga siapa puasa 1 Muharram dapat itu, 2 Muharram dapat ini, 3 Muharram dapat sekian. 1 Muharram dia ada sirah dia, 2 Muharram ada sirah dia, 3 Muharram apa berlaku. Yang ni semua pun tidak ada satu dalil yang khusus. Adapun ia cuma cerita-cerita Israiliyat, dia cuma cerita daripada Syiah. Kerana Syiah ni daripada 1 Muharram mereka dah mula berarak, meratap. Dan akhirnya nanti 10 Muharram kemuncaknya sambutan hari Karbala ataupun pembunuhan Husain radhiyallahu anhu. Jadi bila
dia ada beberapa latar belakang macam tu, dia akan datanglah amalan dan cerita daripada Syiah, daripada Israiliyat. Adapun kita sebagai ahli sunnah tidak ada cerita khusus, tidak ada juga amalan khusus pada awal Muharram. Dan yang keduanya, suka untuk diingatkan bagi kita, amalan yang umum juga ada, walaupun amalan khusus tidak ada, tapi amalan yang umum ada sepanjang awal Muharram, iaitu puasa. Di mana hadis dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Maksudnya, sebaik-baik puasa selepas Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, itulah bulan Muharram. Jadi puasa yang terbaik, puasa sunat lah, adalah bulan Muharram ini. Jadi siapa nak puasa 1, nak puasa 3, nak puasa 2, nak puasa 7, silakan puasa. 20, 15, semua bulan Muharram, puasa yang antara yang paling afdal. Jadi secara umumnya begitu puasa lah. Terutama siapa ada puasa ganti, puasa cukup baik. Timing yang cantik. Jadi inilah amalan salaf. Para salafus salih berpuasa pada hari-hari yang terpilih. Bukan makna gabung, tetapi maknanya berkongsi fadilat, kelebihan. Yang ni ya Allah boleh bagi 10 ke, 1000 ke, tapi bukan makna ya digabungkan, tapi ia adalah amalan para salaf. Jadi secara umumnya begitulah. Apa-apa saja amalan salih, bulan Muharram ini berlipat kali ganda kerana ia juga bulan haram dan ia adalah bulan yang afdal untuk berpuasa. Secara umumnya begitu. Jadi jangan lupa untuk beramal walaupun tidak ada amalan yang khusus. Wallahu a'lam, tu sikit selingan. Sementara kita tunggu berapa orang lagi jemaah kita masuk. Nampaknya dah ada berapa orang. MB Nahud, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Sarimah Abdul Samad, jazakumullah khairan. Ada hantar star dekat kita. 50 star. 6 weeks. Ini adalah satu rekod yang cantik lah kan. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan. Pada siapa yang baru masuk, kita baru nak mula saja bacaan kitab kita ni, doa dan taubat para nabi. Okey, doa dan taubat para nabi. Siapa yang mempunyai kitab, sila, hayyakumullah. Muka surat 226. 226. Muka surat 226. Bab doa Nabi Ayub, doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria. Pada kuliah yang lepas kita berhenti pada bab doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada minggu ni insya-Allah kita akan meneruskan lagi momentum bacaan doa kita, itu doa bagi Nabi Zakaria. Dan inilah doa yang terakhir bagi nabi-nabi anbiya yang lain. Lepas pada ni kita ada doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita dah berada dekat hujung-hujung dah daripada kitab kita. Alhamdulillah, ni satu kita kata nikmat lah. Kita dah berada di penghujung bacaan kitab kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat menyelesaikan bacaan kitab kita tak lama lagi. Tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian, siapa yang ada kitab tu lihat muka surat 226. Okey, doa Nabi Zakaria ni adalah di antara doa yang terpilih ya. Iaitu doa berkaitan dengan mendapatkan zuriat, mohon zuriat. Ia adalah satu berita, khabar gembira yang baik. Berita yang baik, khabar gembira bagi sesiapa yang mana menunggu zuriat, yang belum mendapatkan zuriat, yang sentiasa berhajat, berdoa, yang sentiasa mengusahakan dengan teknologi yang moden ada hari ini, bersabar walaupun ada teknologi tapi ia tidak disyariatkan dalam Islam, satu yang haram seperti teknologi tumpang ibu tumpang ni, teknologi yang moden kan, tapi satu yang diharamkan dalam Islam untuk menjaga ketulinan
zuriat dia. Jadi Islam ni sangat menjaga antara maqasid yang utama dalam Islam, iaitu menjaga zuriat ataupun keturunan, salah silah keturunan. Teknologi pun walaupun ada, kadang kita kena bersabar dengannya. Jadi kisah ini adalah kisah yang memberi motivasi pada kita semua lah. Itu Allah Azza wa Jalla menceritakan kisah Nabi Zakaria, mana baginda alaihi salam adalah seorang yang dah tua, yang lanjut umur dia, lanjut dan dah lanjut usia, dah tua. Manakala isteri dia pula adalah seorang yang mandul. Jadi bertimpa-timpa adalah dia tua, isteri dia pula adalah seorang yang mandul, dan mereka belum mempunyai zuriat, belum mempunyai anak. Jadi walaupun dah tua, isteri pula mandul, tapi itu bukan perakhiran. Masih lagi ada harapan. So Allah menceritakan kisah mereka. Mana Nabi Zakaria alaihissalam, dia mendoakan supaya anak dia dikurniakan zuriat sebagai pewaris ilmu, dan diberikan kenabian dan juga dakwah. Ini 3 benda Nabi Zakaria mohon, iaitu pewaris ilmu, pewaris kenabian dan juga pewaris dakwah. 3 benda. Kita mustahil lah diberikan anak sebagai pewaris kenabian. Kenabian dah pun selesai. Nabi terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama adalah pewaris bagi para nabi. Para ulama pewaris para nabi. Jadi anak kita, zuriat kita masih lagi ada harapan menjadi ulama. Mustahil jadi nabi lah kan, tapi jadi ulama pewaris para nabi. Jadi kita boleh mohon, masih valid, sesuai doa ni untuk kita semua juga, masih lagi sesuai. Jadi kita boleh minta doa pewaris ilmu dan juga pewaris dakwah. Doa ni untuk anak-anak kita. Baik. Kalau kita lihat pada kisah Nabi Zakaria ni, satu yang agak mustahil dari sudut adat. Adatnya satu yang agak mustahil. Dah tua, lanjut usia, isteri pula mandul, tapi nak dapat anak. Satu yang agak mustahil pada adat. Namun Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, itu firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Maksudnya kaf ha ya ain sad, satu ingatan mengenai rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya Zakaria ketika dia telah menyeru Tuhannya dengan rayuan yang bernada perlahan. Dia telah berkata, Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Maksudnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang belulang aku telah menjadi lemah dan uban rambut kepalaku telah bersinar-sinar, dan aku sekali-kali tidak pernah hampa dengan doaku kepadamu. Sesungguhnya aku berasa bimbang tentang kaum kerabat selepasku, sedang isteriku pula seorang yang mandul. Engkau kurniakanlah bagiku daripada sisimu seorang waris yang akan mewarisiku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub. Dan engkau jadikanlah dia, wahai Tuhanku, sebagai seorang yang diredai dan disukai. Surat Maryam ayat 1 hingga 6. Surat Maryam. Bahasa Arab, kalau kata ta marbutah tu duduk di tengah, biasanya kita baca surat. Kita tak baca surah. Kita baca surat Maryam. Sebab tu penterjemah kita ada terjemah surat Maryam. Itu kebiasaan bacaan
Arab begitulah. Kalau tarbutah tu duduk di belakang, kita baca surah. Kalau dia duduk last sekali, madrasah. Tapi kalau dia duduk tengah, kita baca madrasat sekian. Itu kebiasaan bahasa Arab lah kan. Tapi kalau kita baca asalkan dipahami pun okey lah. Tak ada masalah. Cuma ada satu seni lah. Baik. Jadi dalam doa ni kata Syekh Abdul Razak Hafizahullah, dia ada unsur keterdesakan, terdesak. Jadi satu yang menjadi adab dalam berdoa dalam keadaan terdesak. Tapi ini untuk Allah Azza wa Jalla, bukan terdesak pada makhluk, pada manusia. Bismillah. Alhamdulillah. Juadah kita malam ni kopi. Makan, minum kopi, baru segar sikit untuk kuliah. Jadi sifat terdesak ini untuk Allah Azza wa Jalla. Di antara adab doa. Doa dalam keadaan terdesak. So, jangan doa dalam keadaan yang terlalu selesa. Ia bukan satu adab. Dan kalau kita dengan manusia, ia dilarang. Bila kita minta dalam keadaan terdesak, maka orang yang dipinta dia akan hina kita, dia akan pergunakan kita, ataupun dia akan manipulasi kita dan sebagainya. Ini untuk Allah Azza wa Jalla tak begitulah. Untuk makhluk dilarang bagi kita. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razak lagi, Hafizahullah, doa secara tersembunyi adalah lebih elok. Satu yang lebih baik, yang lebih elok, doa secara tersembunyi. Seperti mana Nabi Zakaria alaihissalam dalam firman Allah Azza wa Jalla tadi, rayuan yang bernada perlahan. So, nada dia perlahan. Itu yang lebih afdal. Kalau kita doa dengan nada yang perlahan. Madai kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tak perlu dengan suara yang kuat. Cuma kalau doa dengan suara yang kuat bukan satu kesalahan lah. Cuma jangan melampau, terlalu kuat. Kerana ia bukan adab. Bukan adab dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan boleh mengganggu orang yang lain, terutama bila kita beriktikaf. Contohnya, ini ada dalam hadis-hadis Nabi, riwayat Abu Dawud dan sebagainya. Bila Nabi beriktikaf dalam masjid, sebagian sahabat membaca Quran dengan kuat dan Nabi larang mereka. Nabi larang mereka. Melainkan benda itu mungkin kuliah ataupun ada kelas tajwid. Itu bab lain. Untuk mengajarkan orang ramai, itu satu bab yang lain. Kita baca dengan kuat. Adapun amalan peribadi yang afdal, kata Syekh Abdul Razak Hafizahullah, menyembunyikan doa. Jadi ini termasuk juga pada zaman moden kita hari ini, sebagian orang berdoa di media sosial, di Facebook dia doa, ataupun di WhatsApp, di Instagram. Jadi doa-doa itu tidaklah salah, cuma yang lebih afdal ya secara tersembunyi. Itu yang lebih utama. Baik. Kemudian ungkapan Nabi Zakaria alaihissalam lagi, bahawa tulang belulangku telah menjadi lemah. Yang dimasukkan di sini tua. Tulang belulangku jadi lemah, maksudnya tua. Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Shinqiti rahmatullah alaih menyebut, Nabi Zakaria menyebutkan berkenaan tulang yang lemah kerana tulang merupakan rangka badan yang mendirikan tubuh manusia. Jika ia lemah, ia menunjukkan keseluruhan badannya menjadi lemah kerana ia adalah bahagian paling keras dalam badan. Justru lemahnya tulang berkadar terus dengan lemahnya badan. Adwa'ul Bayan. Ini tafsir masyhur, tafsir bil ma'thur. Syekh Al-Amin Shinqiti rahmatullah alaih sebut di sini kenapa Nabi Zakaria menggunakan istilah tulang belulangnya lemah. Ini adalah satu seni pada bahasa. Kenapa? Poin dia, tulang belulang ni adalah satu yang paling keras pada badan kita. Paling keras apa? Tulang. So, bila tulang lemah, mana yang lain pun lagi lemah lah. Sebab yang lain tak sekeras tulang. Kalau yang paling keras pun lemah, maka yang lain automatik lemah. Itulah kesenian bahasa.
Kemudian kata Nabi Zakaria lagi alaihissalam, dan ubar rambut kepalaku telah bersinar-sinar. Ini maksudnya apa? Maksudnya ia adalah pengingat kematian, kata Syekh Abdul Razak Hafizahullah. Ia pengingat kematian. Mana seolah Nabi Zakaria alaihissalam nak memperingati kematian dia. Dia ni dah dekat nak mati dah, tapi tak ada anak. Jadi dia risau. Dia cerita pasal uban. Sebenarnya bukan nak cerita sangat uban. Ia seni bahasa. Cerita pasal uban nak beritahu kata dia dah dekat dengan kematian. Sebab uban adalah peringat kematian. Jadi kalau atuk kita, ayah kita duk cerita pasal uban, mana kita faham bahawa dia nak cerita kata dia nak mati lah. Jadi kita kena alert lah. Apa dia nak wasiat, apa dia nak peringat, nasihat, apa hajat dia ke. Bukan makna dia nak cerita pasal uban, dia pun tak ada pasal nak cerita kat kita pasal uban. Tapi sebenarnya ada satu yang tersembunyi di sebalik. Ia kiasan. Dan kata Ibn Kathir rahmatullah alaih, ayat ini merupakan kiasan kepada keuzuran dan ketuaan dan petanda-petandanya yang zahir dan batin. Tafsir Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir rahmatullah alaih pula sebut uban di sini maksudnya apa? Uzur dan tua. Nak beritahu kata dia uzur dan dia tua. Tadi sebut nak beritahu kata dia dah dekat nak mati. So, ini semua makna-makna yang hampir sama. Ini satu kesenian. Baik. Kemudian kata Syekh Al-Allamah Ibn Sa'di rahmatullah alaih menerangkan Nabi Zakaria alaihissalam bertawassul kepada Allah dengan kelemahan dan ketuaan yang dihadapi baginda. Ini merupakan antara bentuk tawassul yang paling dicintai Allah kerana ia menunjukkan kebergantungan kepada Allah semata-mata. Tafsir Ibn Sa'di. Tafsir Ibn Sa'di antara tafsir yang masyhur. Ia tafsir yang ringkas. Dia kata pemula lah, tafsir yang pemula. Siapa yang nak bermula dengan tafsir, boleh baca tafsir Ibn Sa'di. Saya ingat ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi Syekh Ibn Sa'di rahmatullah alaih sebut kat sini, poin penting adalah tawassul. So, di antara adab seorang hamba nak doa dengan tawassul. Jadi tawassul dia apa? Tawassul dengan ketuaan dia, keuzuran dia. Itu salah satu daripada tawassul. Kita bila nak bertawassul, nak doa, kita minta doa itu dengan kelemahan kita. Ini kita telah pun lalu juga pada kuliah yang lepas, yang lama lah, kuliah tentang doa Nabi Musa alaihissalam. Dia pun bila nak doa, dia doa bertawassul dengan kelemahan dia. Itu salah satu daripada cara bertawassul. Dan kita tak pelik lah, kita lihat Nabi Zakaria bertawassul dengan cara yang sama juga. Memang kebiasaan para anbiya. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razak lagi, hafizahullah, ungkapan baginda, aku sesekali tidak pernah hampa dengan doaku kepadamu. Apa maksudnya? Allah sentiasa memenuhi hajat baginda alaihissalam. Mana Nabi Zakaria bila dia doa, dia takkan hampa. Allah mesti bagi doa dia. Allah makbul. So ini salah satu daripada adab doa juga. Bila kita doa dalam keadaan yang mana kita tidak hampa. Jangan sesekali hampa. Walaupun tak dapat. Apa yang kita minta tu tak dapat, tapi jangan sekali hampa. Kerana Nabi Zakaria sebut, aku tidak pernah hampa. Dia sentiasa yakin Allah akan memenuhi doa dia. Cuma memenuhi mungkin dalam bentuk lain, mungkin lewat, mungkin cepat, mungkin pada hari akhirat nanti. Tapi jangan sesekali hampa. Dan ini merupakan bentuk tawassul pada Allah dengan menyebut kebaikannya dan penerimaan doanya yang telah berlalu. Demi mengharap agar Allah tetap berlaku baik seperti biasa, selalu memenuhi hajatnya dan menyahut permintaannya. Rujuk Bada'i' al-Fawaid oleh Ibn al-Qayyim. Al-Imam Ibn al-Qayyim juga menyebut tentang faedah daripada doa Nabi Zakaria. Itu faedah yang hampir sama tadi. Tawassul
dengan kebaikan Allah Azza wa Jalla dan keyakinan penerimaan doa. Baik, kemudian Syekh Al-Qasimi rahmatullah alaih menenaraikan beberapa pengajaran tentang adab berdoa ni. Ada beberapa pengajaran, beberapa faedah disenaraikan. Yang pertama sekali, berdoa dengan perlahan berdasarkan ayat dengan nada perlahan. Itu faedah yang sama yang kita sebut tadi lah. Cuma dikeluarkan dalam bentuk point. Dan ini mungkin metodologi ulama yang lebih contemporary. Seperti Syekh Al-Qasimi ini, dia dalam kitab tafsir ni Mahasinut Ta'wil. Mahasin At-Ta'wil antara kitab tafsir yang contemporary. Syekh Al-Qasimi ini rahmatullah alaih, dia adalah seorang ulama yang contemporary. Selain pada ahli tafsir, dia juga ahli hadis. Mana ulama hadis. Dan dia berguru dengan Muhammad Abduh. Ini tokoh yang tak asing bagi kita lah. Tokoh revolusi pembaharuan, tajdid. Jadi dia berguru dengan Muhammad Abduh. Dan dia juga sezaman dengan Rashid Ridha, juga anak murid Muhammad Abduh. Dan daripada dia ni, Qasimi ni, rahmatullah alaih, dia ada anak murid yang masyhur, iaitu Ahmad Syakir. Rahmatullah alaih, salah seorang ulama yang masyhur dalam bidang hadis. So, anak murid dia lebih masyhur lah daripada dia. Dalam Ahmad Syakir ni, siapa yang mempelajari hadis, memang tak asing lah. Seorang yang sangat masyhur. Jadi dia mungkin lebih tajdid, lebih segar. So, kitab tafsir dia dalam bentuk poin-poin. Namun kitab tafsir dia, dia meraihkan pelbagai aspek ni. Ada beberapa kritikan dalam kitab tafsir dia, dikatakan ada Israiliyat. Ini kritikan lah, sejauh mana tepat, kena rujuk ahli tafsir. Boleh rujuk guru kita juga, Dr. Arif Musa, untuk kuliah tafsir yang akan datang kan. Ataupun Buru Akbar yang mengajarkan Al-Quran. Mereka lebih tahu. Cuma kitab tafsir ni jarang kita lalu. Kita selalu duduk lalu yang kuliah-kuliah lepas. Yang ni kita nak ada latar belakang sikit. Secara umum lah kan. Bukan kita nak belajar tafsir. So, Syekh Al-Qasimi rahmatullah alaih, dia ada kritikan sikit kerana kitab dia meraihkan berbagai aspek, berbagai rujukan. Contohnya macam tadi Israiliyat. Itu juga ada rujukan daripada Salafi, ada rujukan daripada Sufi, Asy'ariyah, bahkan Syiah Zaidiyah pun juga ada rujukan bagi kitab tafsir dia ni. Mungkin dia nak meraihkannya ataupun mengambil beberapa faedah yang sesuai kan. Tapi Syekh Abdul Razak hafizahullah juga mengambil faedah daripada kitab ini. So, itu bab tafsir. Cuma kita sedikit gambaran. Okay, antara poin penting disebut doa dengan perlahan. Yang kedua, doa dengan berendah diri dan menzahirkan kehinaan, kemiskinan, kelemahan kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan ayat tadi, dan uban rambut kepalaku telah bersinar-sinar. Yang kedua, merendah diri. Yang pertama tadi perlahan, yang kedua merendah diri, yang ketiga bertawassul dengan nikmat-nikmat dan kurniaan-kurniaannya yang baik-baik berdasarkan ayat, dan aku sesekali tidak pernah hampa dengan doaku kepadamu. Ada yang ketiga, tawassul dengan nikmat. So ada 3 faedah ataupun 3 adab bila kita berdoa. 3 adab ni kita take note, amal dalam seharian kita nak berdoa. Baik. Kita lihat seterusnya. Ungkapan baginda alaihissalam, sungguhnya aku berasa bimbang tentang kaum kerabat selepasku. Apa maksudnya, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah? Dia risau siapa yang memimpin Bani Israel. Itu maksud dia. So Nabi Zakaria risau siapa yang akan pimpin Bani Israel lepas dia dah tua. Bila dia wafat, siapa nak jadi pemimpin mereka? So dia doa, ada Nabi lah
yang akan memimpin Bani Israel. Sebab Bani Israel, seperti mana kuliah yang lalu, kita dah lalu, terutamanya bab doa Nabi Musa, Bani Israel lah adalah umat yang paling ketegar lah, yang paling degil. Sebab tu doa Nabi Musa pun panjang, bab doa Nabi Musa. Sebab Bani Israel inilah. Jadi kalau kita pun risau, siapa nak pimpin mereka? Mereka kaum yang degil. Itu kena ada satu pemimpin yang betul-betul solid, yang betul-betul berbakat untuk kawal mereka ni. Jadi Nabi Zakaria AS risau, bimbang. Baik. Jadi kerisauan ini bukan semata-mata pada kepimpinan hal ehwal dunia, tapi agama. Dalam masalah agama mereka ni macam mana? Dan ini kita sampai ke hari ni semua orang risau. Apa yang berlaku di Palestin, di negara haram Israel, apa agenda mereka, semua orang risau. Dan orang tak tuduh semua benda adalah Zionis. Dan dia sakit pun Zionis, vaksin semua Zionis, virus itu pun Zionis juga, COVID-19 ni. Semua orang tuduh Zionis Yahudi ni. Jadi kalau kita pun risau, Nabi Zakaria lagi risau. Dia tahu umat dia macam mana, kaum dia tu macam mana. Kerisauan dia tu adalah suatu yang fitrah, yang semua kita pun ada risau. Terutamalah hal ehwal agama. Dan seterusnya, ungkapan baginda, sedang isteriku pula seorang yang mandul. Apa makna mandul di sini? Tidak pernah melahirkan anak sejak muda. Daripada muda sampai ke tua, tidak pernah melahirkan anak. Maka ia dimaksudkan sebagai mandul. Mandul. Kerana takrifan mandul di sini, takrifan tu subjektif lah. Zaman moden kita hari ni, bila dia dah buat pelbagai teknologi, dia boleh lahir anak, kita tak panggil dia mandul lagi lah. Jadi yang dimaksudkan mandul di sini adalah mandul secara fitrah. Pada zaman dulu, orang faham mandul ni apa? Daripada muda sampai tua, tidak pernah melahirkan anak. Itu mandul. Zaman moden hari ni belum tentu orang tua pun boleh lahir anak. Mungkin dia makan ubat ke, ataupun dia ada pelbagai teknologi yang moden ada. So orang dia tak panggil dia mandul lah. So yang dimaksud ni di sini, mandul secara fitrah. Ungkapan baginda lagi, kurniakanlah bagiku daripada sisimu seorang waris. Apa yang dimaksudkan waris di sini? Kata Ibn Sa'di rahmatullah alaih, perwarisanlah ayat ini ialah perwarisan kenabian, keilmuan dan amalan. Kerana itu disebutkan selepasnya yang akan mewarisiku dan mewarisi sebahagian keluarga Yaqub. Baik tafsir Ibn Sa'di. Yang dimaksudkan di sini ialah bukan pewaris yang kita faham, pewaris harta, pewaris keluarga ke. Bukan sekadar itu, tetapi pewaris yang dimaksudkan di sini kenabian. Mana Nabi Zakaria walaupun dia sebut di sini pewaris, jadi yang dimaksudkan waris adalah Nabi. Dia minta supaya anak dia menjadi seorang Nabi. Juga keilmuan dari sudut ilmu, juga dari sudut amalan salih. Itu doa dia seterusnya, mewarisiku dan mewarisi sebahagian keluarga Yaqub. Baik, justru pewarisan di sini merujuk kepada pewarisan ilmu, kenabian dan tugas dakwah, bukan pewarisan harta. Bukan dimaksudkan pewarisan harta. Baik. Kemudian kata Nabi Zakaria lagi alaihissalam, dan engkau jadikanlah dia, wahai Tuhanku, sebagai seorang yang diredai. Apa makna reda di sini? Reda diisi Allah dan juga diisi hamba. Itu manusia pun. Mana maksud diredai apa? Diredai oleh Allah Azza wa Jalla, juga diredai oleh manusia. Jadi menunjuk kepada kita bahawa seorang pemimpin, pewaris para nabi, ulama ke, pendakwah ke, dia mestilah diredai di sisi Allah, juga diredai di sisi manusia. Kadang orang kata yang penting Allah redha, manusia tak redha pun tak apa. Tapi redha manusia juga pentinglah hal ehwal dunia, sebagai satu strategi.
Dari sudut strategi, supaya manusia menerima dakwah, menerima ilmu, kita perlukan juga keredaan manusia dari sudut strategi. Jadi kalau apa yang kita buat pada hari ini, manfaatkan teknologi macam teknologi live ini, manfaatkan butang share, butang like, komen, itu juga star, hantar bintang. Ini semua bukan semata-mata hal ehwal dunia. Bukan makna kita riak, ujub, sum'ah dengannya. Tidak, jauh sekali. Cuma kita perlu juga keredaan manusia. Manusia suka sesuai dengan peredaran zaman, juga penting sebagai salah satu daripada strategi dakwah. Sebab itu Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebut di sini seorang yang diredai, mana diredai di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Bukan pada satu sisi saja. Tidak, kedua-duanya sekali. Mana jalan seiring. Ini satu yang kita kena faham. Namun pada masa yang sama, kita hendaklah kawal diri kita, jangan terlalu mengambil dunia. Jangan dunia adalah matlamat kita. Dunia cuma wasilah ataupun cuma cara saja, kaedahnya saja. Baik, Syekh Allamah Ibn Sa'di pula berkata, secara ringkasnya, baginda memohon pada Allah agar dikurniakan anak lelaki yang saleh, yang menjadi pengganti selepasnya, menjadi nabi yang diredai oleh Allah dan para makhluknya. Inilah ciri anak yang terbaik. Termasuklah rahmat Allah pada seorang adalah dia merezekikannya anak saleh yang berakhlak mulia. Tafsir Ibn Sa'di. Kita dah lalu banyak kali tafsir ini. Jadi dalam syarahan Syekh Ibn Sa'di rahmatullah alaih menyebut beberapa poin penting, iaitu doa Nabi Zakaria ni anak saleh, satu. Yang kedua sebagai pengganti. Yang ketiga diredai. Yang keempat ialah rahmat Allah. Jadi dia minta 4 benda, 4 poin sebutkan tadi. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maksudnya ketika Zakaria telah berdoa pada Tuhannya, dia berkata, wahai Tuhanku, kurniakanlah bagiku daripada sisimu seorang zuriat yang baik, kerana sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Surat Ali Imran ayat 38. Ini juga doa Nabi Zakaria, kesinambungan doanya. Disambung lagi dalam doa ini, Nabi Zakaria alaihissalam menyebut dengan jelas seorang zuriat. Dia minta dengan jelas zuriat di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, dan Zakaria ketika dia merayu pada Tuhannya, doa Nabi Zakaria lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Macam, wahai Tuhanku, janganlah kiranya engkau tinggalkan aku seorang diri, iaitu tanpa zuriat, sedang engkau lah sebaik-baik pewaris. Surat Al-Anbiya ayat 89. Ini juga doa Nabi Zakaria alaihissalam. Baik, Allah Azza wa Jalla, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, menerima doa Nabi Zakaria tadi. Dan kurniakan dia anak nama Yahya. Itu Nabi Yahya lah. Dalam ayat yang lain, firman Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Maksudnya, lalu kami memperkenankan doanya dan kami telah mengurniakan kepadanya Yahya dan kami telah memulihkan isterinya, iaitu yang mandul. Sesungguhnya mereka dahulu sentiasa berlumba-lumba mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan rasa takut, dan mereka bagi kami adalah orang-orang yang khusyuk, iaitu merendah diri. Baik. Surat Al-Anbiya ayat ke-90.
Surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Maksudnya, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan khabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang namanya Yahya, yang kami tidak pernah jadikan sebelum itu seorang pun yang senama dengannya. Surat Maryam ayat yang ke-7. Jadi nama Zakaria, nama anak Nabi Zakaria ni Yahya, tidak pernah digunakan. Itu satu keistimewaan lah. Nama Yahya tidak pernah dijadikan seorang yang senama dengannya. Dia ada satu yang eksklusif nama Yahya ni. Baik, dalam ayat ini ada sedikit peringatan. Kita kena take note sikit bagaimana membaca bighulamin ismuhu. Kerana ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Tanwin bila bertemu dengan hamzah wasal, kita kena baca dengan huruf nun. Nun ni kita kadang panggil nun wiqayah, kadang panggil nun wasal. Bighulamin, lepas tu nak baca macam bighulamin ismuhu. Dia tambah nun kecil kat situ. Kalau kita tengok kebanyakan mushaf tak ada huruf nun. Macam nak baca bighulamin ismuhu, tambah nun kat situ. Yang ni tuan-tuan boleh belajar dengan Ustaz Akbar semalam kan, ada kelas Quran, atau dengan Doktor dengan kelas tafsir lah, yang akan datang. Kita take note dekat situ, benda yang cukup penting dalam tajwid. Baik, dan firman Allah Azza wa Jalla lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Maksudnya, lalu para malaikat telah menyerunya, iaitu Zakaria, semasa dia sedang berdiri menunaikan salat di mihrab itu dengan ucapan bahwasanya Allah menyampaikan khabar gembira buatmu dengan Yahya yang mempersaksikan kebenaran terhadap kalimat daripada Allah dan seorang ketua, seorang yang suci dan seorang nabi daripada kalangan orang-orang yang saleh. Jadi yang ni tak pasti ayat ni daripada surah mana, sebab tak ada nota kaki kat bawah. Ni kena take note lah. Take note, admin kita nota kaki hilang, muka surat 2, 3, 4. Muka surat 2, 3, 4. Apapun ia adalah jawapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah kabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Baik. Jadi tak silap saya ialah ayat daripada Ali Imran. Ayat ni kita selalu lalu ke Ali Imran. Tapi ayat yang berapa wallahu alam. Daripada surah Ali Imran. Baik, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir. Ibn Kathir lah yang tafsir Ibn Kathir menyebut tujuan ayat ini adalah Allah Ta'ala hendak menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kisah Nabi Zakaria kepada manusia tentang keadaan baginda, sehingga Allah mengurniakan anak tatkala sudah tua dan isteri sudah mandul, agar tiada manusia yang berputus asa daripada kurniaan Allah dan rahmatnya. Ini pun wallahu alam daripada mana, mungkin tafsir Ibn Kathir lah. Supaya manifestasi kepada ayat tadi, mungkin tafsir Ibn Kathir. Ada nombor 245 tapi tidak ada nota kaki rujukan daripada mana. Wallahu alam. Apa pun yang penting, dia punya point. Apa point yang nak disebut oleh Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaih, iaitu tidak berputus asa daripada rahmat Allah.
jangan sesekali berputus asa daripada rahmat Allah. Walaupun kadang-kala perkara tersebut tidak sesuai dengan logik akal. Ia bercanggah dengan adat kebiasaannya, namun ia tidak mustahil. Kerana terbukti dalam kisah ini bagaimana Nabi Zakaria masih lagi mendapat anak walaupun dia telah sangat tua dan juga isterinya mandul. Benda itu tidak mustahil. Macam kita hari ni pun banyak benda yang mustahil satu ketika dahulu, tetapi pada zaman moden ini tidak mustahil. Dan ia hanya mengambil masa beberapa tahun saja. Beberapa tahun saja. Bukannya suatu masa yang lama. Benda tu berapa tahun yang lalu tak mustahil. Pada tahun ini ya, pada tahun lalu, berapa tahun lalu ya mustahil. Kemudian pada tahun ini tidak mustahil. Ini banyak, terutama teknologi lah, sains, perubatan. Ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini berita gembira, khabar gembira untuk semua orang di kalangan hamba-hamba Allah, jangan sekali berputus asa. Terutama pada zaman COVID-19 ini, kadang-kadang ramai berputus asa yang bunuh diri, berputus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai seorang hamba, terutama sebagai seorang Muslim, kena serahkan. Mana makna Muslim menyerahkan segala jiwa dan raga hanya pada Allah Azza wa Jalla. Dan kita usahalah. Apa yang Allah beri, itu tidak mustahil. Kerana Allah yang ciptakan semua. Wallahu ta'ala alam. Baik, cukup sekadar itu kuliah kita pada malam ini. Dah pukul 10 lebih. Jika ada sebarang soalan, 1-2 soalan untuk kita kongsi sebelum kita tangguhan kuliah kita pada malam ini. Nampaknya tidak ada sebarang soalan di WhatsApp dan tidak ada di Facebook kita. Bahagian komen pun tidak ada nampaknya sebarang soalan. Ataupun mungkin internet agak slow. Saya tak dapat baca ke. Tapi setakat yang saya nampak di laptop ini tidak ada sebarang soalan pada komen. Alhamdulillah nampaknya semua clear. Dan jangan lupa support kita punya admin page kita. Berapa program dah diiklankan dekat skrin tadi. Tuan-tuan jangan lupa untuk join program, untuk share, like dan tekan butang bintang ataupun star sebagai tanda sokongan. Baik, alhamdulillah tidak ada sebarang soalan. Kita tangguh dahulu kuliah kita malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.